Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 11 akan membentangkan tajuk pendidikan swasta yang terdiri daripada ahli kumpulan saya sendiri Muhammad Ridwan bin Sapian dan kawan saya Wan Muhammad Saiful Nizam bin Wan Ahmad. Tajuk-tajuk yang akan kami bentangkan pada hari ini adalah maksud pendidikan swasta, latar belakang pendidikan swasta, kategori pendidikan swasta di Malaysia. Ketiga-tiga ini akan dibentangkan oleh saya sendiri. Manakala Saiful akan membentangkan faktor-faktor perkembangan mendadak pendidikan tinggi swasta di Malaysia, peranan Jabatan Pendidikan Swasta dan kelebihan dan kekurangan IPTS. Kami juga akan membentangkan soalan yang berbunyi, adakah IPTS menyebabkan pengangguran dalam kalangan siswa IPTA? Yang kedua, bincangkan IPTS dalam membantu sistem pendidikan di Malaysia. Maksud pendidikan swasta ialah pendidikan swasta adalah pendidikan yang disediakan kepada pelajar oleh institusi pendidikan swasta. Institusi pendidikan swasta bukan bantuan daripada kerajaan. Sebaliknya, ia dibiayai sepenuhnya oleh sektor swasta. Penubuhan, pengurusan dan pengoperasian institusi pendidikan swasta adalah tertakluk di bawah Akta Pendidikan 1996 dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya. Latar belakang pendidikan swasta di Malaysia. Pendidikan swasta di Malaysia bermula sejak tahun 1950-an. Pendidikan swasta ini diwujudkan adalah sebagai laluan kepada pelajar yang tidak dapat meneruskan pengajian di sekolah-sekolah kerajaan bagi memperoleh CJ asas mereka. Pada tahun 1970-an, berlaku anjakan terhadap peranan dan fungsi sistem pendidikan swasta. Pengusaha pendidikan swasta mula mementingkan kursus-kursus pra-universiti. Pada tahun 1980-an, iaitu dekad 1980-an telah menyaksikan pendidikan swasta memainkan peranan dan tanggungjawab yang penting bagi menyediakan pendidikan tinggi. Pendidikan swasta di Malaysia telah mendapat pengiktirafan antarabangsa apabila kebanyakan daripada program pengajiannya diterima oleh kebanyakan universiti luar negara yang terkenal untuk kemasukan ke peringkat ijazah. Kategori pendidikan swasta di Malaysia. Secara amnya, institusi pendidikan swasta terbahagi kepada dua kategori mengikut peringkat pendidikan yang ditawarkan. Peringkat pendidikan bermula dari prasekolah hinggalah ke pra-pendidikan tinggi. Secara umumnya, institusi pendidikan swasta terbahagi kepada dua kategori, iaitu institusi pendidikan swasta IPS dan institusi pendidikan tinggi swasta IPTS. Institusi pendidikan swasta IPS fungsinya menawarkan pendidikan dari peringkat prasekolah, sekolah rendah hinggalah ke peringkat menengah. Kategori yang didaftarkan dengan Kementerian Pendidikan Swasta termasuk yang pertama, tadika swasta yang mengikuti kurikulum kebangsaan prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Contohnya, Tadika Krista di Bukit Mertajam Pulau Pinang, Jenis Outland di Selangor dan The Little Calypso di Rawang, Selangor. Yang kedua, sekolah rendah dan menengah swasta yang mengikuti kurikulum kebangsaan dan penilaian dicadangkan. Contohnya, Sekolah Rendah ST Benedict di Seremban, Sekolah Rendah Matrik di Seremban dan Sekolah Rendah Sri Uksi Spring Hill, Port Dickson. Manakala sekolah menengah pula ialah Sekolah Menengah ST Benedict Seremban, Sekolah Menengah Matrik Seremban dan Sekolah Menengah Sri Uksi Spring Hill di Port Dickson. Yang ketiga, sekolah rendah dan menengah agama swasta yang mengikuti garis panduan Kementerian Pelajaran. Contohnya, Sekolah Rendah Islam As-Sadiah di Senawang, Sekolah Rendah Islam Afwa di Seremban 2 dan Sekolah Tinggi Islam As-Sofa di Seremban. Yang keempat, Sekolah Persendirian Cina yang mengikuti garis panduan Kementerian Pendidikan. Dan yang terakhir, sekolah antarabangsa. Contohnya, Matrik International School Seremban, Uksi International School di Port Dickson dan Zenish International School di Seremban. Manakala institusi pengajian tinggi swasta IPTS pula dikelolakan oleh sektor swasta bagi menawarkan kursus untuk para pelajar lepasan SPM, SPM Vocational, Senior Mandatory dan STPM bagi mendapatkan sijil, diploma dan ijazah. Kumpulan IPTS yang perlu didaftarkan dengan Kementerian Pendidikan ialah yang pertama, universiti swasta. Contohnya, Universiti Kuala Lumpur UniKL yang terletak di Kuala Lumpur, Management Science University MSU yang terletak di Shah Alam, Selangor dan Multimedia University MMU di Cyberjaya, Selangor.
Yang kedua, kolej universiti swasta. Contohnya, KDU University College Shah Alam Selangor, Kolej Taylor Sekolah Hospitality dan Pelajongan, Kolej Teknologi Sentral di Pulau Pinang. Yang ketiga, kampus cawangan universiti swasta dan terakhir, pusat pengajian jarak jauh. Seterusnya dijemput saudara Saiful untuk meneruskan pembentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Muhammad Ridwan. Seterusnya, saya akan meneruskan sesi pembentangan ini dengan slide yang pertama saya, iaitu faktor perkembangan pendidikan swasta. Yang pertama ialah permintaan tinggi dari luar negara. Hampir 3,000 pelajar di luar negara menyatakan minat mereka untuk menyambung pengajian mereka di IPTS tempatan. Golongan ini menjadikan IPTS sebagai alternatif utama untuk menyambung pengajian mereka dan ianya semakin menggalakkan sistem pendidikan swasta di negara ini dari segi jumlah, jenis, saiz dan skop pengajiannya. Yang kedua ialah peningkatan yuran pengajian di IPT luar negara. Peningkatan tukaran wang asing di luar negara membawa peluang kepada pelajar tempatan yang berkemampuan untuk meneruskan pengajian mereka di luar negara. IPTS mampu menampung lebih ramai pelajar yang berhasrat untuk melanjutkan pelajaran. Pertambahan bilangan pelajar yang lulus peperiksaan sama ada di peringkat SPM dan STPM adalah sangat jelas. Tiap-tiap universiti yang ada di negara ini hanya berupaya untuk menerima sekitar 2,000 hingga 3,300 orang pelajar pada setiap sesi pengambilan pelajar baharu. Pelajar-pelajar ini sekurang-kurangnya dapat mencapai hasrat mereka untuk dipanggil graduan. Selain itu, memberi peluang pendidikan yang lebih meluas dan melanjutkan pelajaran untuk mereka. Seterusnya, mereka yang gagal peperiksaan, tidak berjaya ke universiti dan memilih kursus mengikut citarasa sendiri akan ke sekolah swasta. Sekolah swasta mempunyai syarat kemasukan yang lebih longgar seperti had umur dan kelulusan minima. Boleh mengatasi masalah psikologi pelajar yang gagal dan mereka belum bersedia untuk berdikari. Yang kedua ialah pertukaran wang asing dapat dijimatkan. Hal ini demikian kerana pelajar tidak perlu membayar lebih kerana mereka belajar di dalam negeri. Selain itu, bayaran yuran yang rendah dan perbelanjaan harian yang murah serta tempat tinggal dan makan boleh dijimatkan. Nilai mata wang yang rendah dibandingkan dengan nilai mata wang yang lebih tinggi di luar negeri. Berpuluh ribu pelajar Malaysia yang melanjutkan pelajaran ke luar negeri kerana universiti tempatan tidak menawarkan tempat yang mencukupi. Hal ini akan membawa kesan ekonomi yang negatif. Yang ketiga ialah pembangunan keusahawanan dan kepakaran teknologi. IPTS menawarkan lebih banyak pilihan kursus yang bercorakkan profesional seperti kejuruteraan, perakaunan, perhotelan, jahitan, masakan, sistem perbankan, perhiasan dan sebagainya. Pelajar boleh memilih subjek yang diminati oleh mereka. Selain itu, dapat membantu kerajaan dalam menyediakan tenaga kerja yang produktif, mahir, berilmu dan berpengetahuan. Selain itu juga, mereka ini dapat meningkatkan kemahiran sumber manusia dan membantu kerajaan ke arah penindustrian yang lebih maju. Seterusnya ialah teknik pengajaran yang lebih berkesan. Hal ini demikian kerana IPTS mempunyai modal yang lebih besar dan mampu menyediakan kemudahan pengajaran pembelajaran yang serba lengkap. Selain itu, IPTS menyediakan sistem pentadbiran yang berkesan dan profesional. Guru dan pensyarah yang berkaliber akan dijemput untuk mengajar mereka ini. Selain itu, mereka mempunyai kelayakan yang lebih tinggi, sentiasa menganjurkan seminar yang bermutu untuk membantu pelajar menyediakan diri untuk menjalani peperiksaan. Seterusnya ialah kegiatan ekonomi yang berpotensi. Hal ini dapat ditakrifkan melalui syarikat-syarikat besar yang mengeluarkan modal berjuta-juta untuk menyediakan projek pendidikan swasta.
Seterusnya ialah keburukan pendidikan swasta. Yang pertama ialah terlalu mementingkan keuntungan. Bayaran yuran yang dikenakan kepada para pelajar adalah terlalu tinggi dan boleh membebankan ibu bapa yang berpendapatan rendah. Ini disebabkan matlamat akhir sektor perswastaan ini ialah mencapai keuntungan yang maksimum. Seterusnya, tiada ciri kebajikan dalam perniagaan. Yang kedua ialah wujudnya penyelewengan. Sekolah dan kolej swasta akan ditutup dan pelajar-pelajar akan diberhentikan sekiranya berlaku kerugian dalam urusan kewangan mereka. Ini akan menyebabkan masalah kepada pelajar kerana terpaksa ditipu. Yang ketiga ialah kelayakan tenaga pengajar yang diragui. Keraguan ini timbul apabila berlakunya masalah pentadbiran di peringkat atasan ataupun tercetusnya masalah disiplin dalam kalangan pelajar sedangkan mereka tidak mempunyai kursus yang mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Seterusnya, soalan pembentangan yang berbunyi, adakah IPTS menyebabkan pengangguran dalam kalangan siswazah? Okey, di sini saya akan memberikan dua jawapan terhadap persoalan ini, iaitu jawapan ya dan jawapan tidak. Sebelum saya memberikan isi berkaitan dengan jawapan yang saya berikan tadi, saya akan menerangkan terlebih dahulu apakah maksud pengangguran. Pengangguran ialah seseorang yang mahu bekerja tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. Mereka ini digolongkan sebagai tenaga buruh sesebuah negara, iaitu mereka yang berumur antara 15 hingga 64 tahun. Berbalik kepada jawapan ya yang saya berikan di atas persoalan adakah IPTS menyebabkan pengangguran dalam kalangan siswazah IPTA adalah yang pertama, sikap majikan. Kebanyakan majikan lebih memilih pelajar lepasan IPTS berbanding pelajar IPTA dalam sesuatu kerajaan. Hal ini kerana menurut mereka, pelajar IPTS lebih menonjol dalam semua aspek seperti kemahiran, kepakaran, komunikasi dan lain-lain. Kebanyakan majikan juga berpendapat pelajar IPTS mempunyai lebih banyak pengalaman dalam sesuatu bidang kerana lebih banyak membuat praktikal. Kebanyakan majikan daripada syarikat-syarikat besar memandang rendah dengan kelebihan pelajar lepasan IPTA. Hal ini kerana kebanyakan pelajar-pelajar ini banyak bergantung dengan bantuan daripada kerajaan untuk meneruskan pengajian. Jadi, majikan lebih suka memilih pelajar lepasan IPTS yang mempunyai lebih banyak kelebihan berbanding pelajar IPTA. Kedua, kursus pengajian tidak memenuhi pasaran kerja. Kursus pengajian tidak seiring dengan permintaan pasaran. Seperti yang kita ketahui, terlalu banyak kursus yang ditawarkan dalam universiti awam, tetapi kebanyakannya tidak mendapat permintaan dalam pasaran kerja. Kebanyakan pelajar-pelajar lebih cenderung untuk mengikuti kursus pengajian yang diminati tanpa mengkaji terlebih dahulu pasaran kerja dalam bidang yang diceburi. Ini menyebabkan peluang mereka untuk merebut pasaran kerja terbatas. Kesannya, jika bidang pengajian dipelajari berkait sedikit dengan kerja yang mereka mohon, maka mereka akan mendapatkan pekerjaan walaupun di luar bidang mereka. Tetapi pelajar yang memohon kerja yang di luar bidang dan tidak terkait sama sekali dengan pengajian mereka, maka mereka akan cenderung untuk menganggur. Yang ketiga, kurang kerjasama antara universiti awam dengan industri. Di Malaysia, kebanyakan industri diuruskan oleh pihak swasta. Kita dapat lihat kebanyakan dalam Malaysia, industri diuruskan oleh pihak swasta tanpa bantuan daripada kerajaan. Contoh yang paling besar kita dapat lihat ialah syarikat Petronas. Syarikat Petronas akan mengambil pekerja daripada pelajar lepasan universitinya untuk mengisi jawatan dalam pekerjaan syarikatnya. Maka, pelajar dari IPTA kurang mendapat sambutan untuk bekerja dalam syarikat ini. Kesannya, mereka akan menganggur. Seperti mana yang kita ketahui, pembelajaran universiti awam lebih kepada teori berbanding praktikal, manakala pembelajaran institusi swasta lebih kepada praktikal berbanding dengan teori. Praktikal ini akan menyebabkan kemahiran mereka meningkat. Kesannya, mereka akan mendapat tawaran pekerjaan kerana mereka lebih mahir berbanding dengan pelajar daripada IPTA, terutama pekerjaan yang memerlukan kemahiran. Seterusnya, jawapan tidak kepada persoalan adakah IPTS menyebabkan pengangguran dalam kalangan siswazah IPTA. Isi pertama yang dapat saya berikan adalah sikap siswazah. Terdapat siswazah yang terlalu memilih pekerjaan. Mereka hanya mahu buat kerja yang sesuai dengan kelayakan mereka.
supaya tidak menjejaskan imej mereka. Oleh itu, mereka tidak mahu menerima kerja kola biru atau kerja di ladang-ladang walaupun ada kekosongan. Sesetengah siswazah juga mengharapkan panggilan daripada syarikat-syarikat ternama untuk bekerja, sehingga menyebabkan mereka menganggur mengikut peredaran masa. Kebanyakan siswazah juga cenderung memohon dalam jawatan yang tinggi kerana berpendapat CJ mereka seperti diploma, ijazah layak menyandang jawatan yang tinggi dalam sesuatu pekerjaan. Kebanyakannya lebih suka bermula daripada atas berbanding dari bawah. Ini menyebabkan mereka menganggur walaupun tiada pelajar lepasan IPTS. Isi kedua ialah kemahiran berkomunikasi. Kebanyakan siswazah IPTA lemah dalam kemahiran komunikasi. Siswazah ini tidak dapat berkomunikasi dengan baik dan yakin semasa dalam proses temuduga. Ini menyebabkan mereka tidak menyelah semasa dalam proses soal jawab. Kebanyakan siswazah juga tidak mempersiapkan diri sepenuhnya sebelum menghadiri proses temuduga. Ketiadaan pengalaman mereka dalam proses ini menyebabkan mereka gementar, terutama semasa nama mereka dipanggil untuk memasuki dewan untuk menjalankan temuduga. Kesannya, percakapan mereka tidak jelas semasa soal jawab dan nada percakapan mereka menjadi laju seperti terburu-buru. Ini menyebabkan mereka tidak mendapatkan pekerjaan dalam bidang yang diminati. Isi yang terakhir adalah penguasaan bahasa asing. Kebanyakan siswazah IPTA lemah dalam penggunaan bahasa asing seperti bahasa Inggeris dan Mandarin, terutama pelajar Melayu. Seperti yang kita ketahui, di Malaysia, kebanyakan ahli perniagaan menggunakan bahasa Inggeris dan Mandarin sebagai bahasa untuk berkomunikasi semasa menjalankan urusan jual beli. Ini menyebabkan mereka gagal dalam proses temuduga kerana para penemuduga menggunakan bahasa asing dan Mandarin untuk menguji penguasaan mereka dalam bahasa tersebut. Kebanyakan siswazah IPTA juga cenderung menggunakan bahasa Melayu dalam proses temuduga, walaupun syarikat tersebut memerlukan kemahiran penguasaan bahasa asing. Kesannya, interaksi dua hala tidak berlaku kerana ketidakfahaman semasa dalam proses temuduga seterusnya menyebabkan berlakunya pengangguran dalam kalangan siswazah IPTA. Seterusnya, sumbangan IPTS dalam membantu sistem pendidikan. Iaitu kita dapat lihat seterusnya ialah sumbangan IPTS dalam membantu sistem pendidikan. Di sini terbahagi kepada dua, iaitu Institut Pengajian Swasta IPS, yang kedua Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS. Yang pertama ialah sekolah menengah dan sekolah rendah swasta menawarkan pendidikan peringkat rendah untuk murid yang berumur di antara 6 hingga 12 tahun. Yang kedua ialah sekolah antarabangsa. Sekolah antarabangsa ini menawarkan program pendidikan di peringkat tadika, rendah dan menengah dengan menggunakan kurikulum negara luar serta menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar untuk pendidikan anak-anak warga negara asing. Yang ketiga ialah sekolah pendidikan khas, iaitu sekolah pendidikan khas ini merupakan institusi yang menawarkan program pendidikan untuk murid-murid yang berkeperluan khas sahaja. Seterusnya ialah penyediaan pendidikan untuk peperiksaan di luar negara. Hal ini demikian kerana matlamat mereka adalah untuk bertujuan melanjutkan pelajaran ke luar negara, antaranya A-Level yang dianjurkan oleh badan-badan peperiksaan Associated Examination Board di Cambridge, London. Dan yang terakhir ialah program profesional. Program profesional ini menawarkan beberapa bidang, antaranya bidang pengurusan, perakaunan, pemasaran, perbankan dan teknikal kepada para pelajar. Selain itu, dasar penswastaan juga mengenakan program peminahan kredit. Yang pertama ialah pelajar perlu belajar dalam negeri untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 60 jam kredit dan melanjutkan pelajaran ke tahun 2 atau tahun 3 ke universiti luar negara. Yang kedua ialah pelajar mengambil peperiksaan peringkat diploma di IPTS tempatan
dan mendapat pengecualian pengajian bagi tahun pertama dan tahun kedua kursus ijazah di universiti luar negeri yang mengiktirafkan diploma tersebut.